Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Azman Sahdan channel. Nama aku dah lain kan? Sebab aku dapat servis daripada Try.barbershop. Korang tahu tak, servis dia memang terbaik. Bukan setakat harga je yang berpatutan, servis dia pun macam-macam ada. Korang jangan lupa check out IG Try.barbershop. Nanti aku akan letakkan link description kat bawah. By the way, aku nak tanya korang, pernah tak ada pengalaman seram dekat tempat kerja? Sebab kisah hari ni, aku akan bawa korang ke beberapa kisah mengenai kisah seram di tempat kerja. Kali ni aku bukan berseorangan. Kali ni aku akan bawa seorang tetamu khas untuk join kita pada malam ni. Korang nak tahu siapa? Let's check it out. Ya, ini dia tetamu khas kita pada hari ini. Hai, boleh kenalkan nama? Ramai yang nak tahu ni. Nama saya Ash. Okey, Ash je yang kita nak panggil. Ya, itu. Okey, Encik Ash, hari ni ada tak kisah yang berkaitan dengan topik kita ini? Topik kita hari ni adalah pengalaman seram di tempat kerja. Ada tak? Untuk pada waktu ini memang adalah beberapa cerita seram yang terjadi pada saya di tempat kerja. Mungkin tak seberapa, tapi harap dipertontonkan. Wow, terbaik guys. Okey, korang mesti tak sabar nak dengar kan? Okey, sebelum kita start, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Let's roll it. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Okey Cik Ash, waktu tu kejadian tu berlaku kat mana? Lebih tepatnya di Bangi. Kat Bangi. Waktu tu Cik Ash kerja sebagai apa? Jawatan yang saya pegang pada waktu itu adalah warehouse assistant. Oh, okey, warehouse assistant. Okey, Cik Ash boleh start cerita? Okey, cerita ni bermula apabila lebih kurang seminggu sebelum saya macam dah nekat untuk berhenti kerja. So, tapi saya pada awal masuk tu, saya dengar daripada orang-orang lama lah. Sebab saya ni jenis yang suka kerja lewat malam, kerja stay back. So yang lain balik pada pukul 7, saya kerja sampai 8 lebih, nak dekat pukul 9. Saya seorang saja. Seorang je? Seorang saja. So jom cerita lah. Sini tu kata PH, kita orang tahu kau ni suka kerja OT sampai hampir lewat malam kan. Yelah, tak ada orang, seorang buat tu buat kerja, hati-hati lah kan. Aku pun kata hati-hati apa, tak ada apa nak takut kan. Sebab luar kawasan warehouse tu banyak kedai lah. Tepi kedai, depan yang raya, kiri yang raya kan. Tak ada apa nak takutkan lah. Apa pintu depan kunci kan. Bila semua orang balik, kita kunci, kita buat kerja kita. Okey. Lepas tu diorang kata, diorang sambung lagi, diorang katalah yang kita orang masukkan ni bukan macam
gangguan daripada manusia macam nak buat kacau. Lepas tu diorang teruskan diorang kata gangguan macam gangguan makhluk. Boleh terangkan, saya pun katalah boleh terangkan tak lebih lanjut gangguan makhluk tu macam mana? Yang diorang pun teruskan makhluk ni terjadi macam bila kita rasa terlalu sunyi, macam tak ada orang. Lepas tu kita rasa seram sejuk. Dan waktu tu akan ada satu kelibat orang yang sangat kurus, bentuk macam orang lidi, tinggi dan gelap sangat. Dekat dalam kedai tu lah? Dalam kedai, kata mereka lah. And then saya pun fikir, oh yang tu biasalah. Saya fikirlah dalam fikiran saya kan, sini-sini kan, orang lama saja takutkan bukan ada sebab kan. So saya buat indah tak indah. Sampailah pada suatu hari tu saya mengalaminya. Pada waktu tu saya kerja ditempatkan waktu hampir isyak. Tiba-tiba saya rasa penat. Dan warehouse Tower tu kita buat warehouse macam kain, macam tu lah. So ada gulungan kain yang sudah di-seal dengan plastik. Kalau atas almari dah penuh, diorang akan longgarkan dekat bawah lantai. So saya tiba rasa penat. Saya pun baring dekat yang longgarkan kain yang sudah di-seal tu, yang atas lantai tu. Saya pun baring lah. Saya tengah rest, tak ada pun fikir nak lap ke apa, saya pejam mata kan. Sebab sejuk, ada aircon. Saya pun kawasan saya yang kain tu, saya tutup lampu, buka aircon. So yang buka lampu cuma yang tengah dengan pintu depan saja. Saya pun baring. Hampir dalam 10 ke 15 minit tu, saya bunyi macam tahu tak bunyi macam orang pijak bunyi plastik. Macam jalan plastik. Mendekat kan. Saya pun beranikan diri, saya buka mata. Saya tengok sekeliling. Tapi saya tak bangun lah. Saya dah kadang baring lagi kan, posisi baring lagi. Saya tengok sekeliling, jeling mana yang boleh kan. Saya tengok tak ada apa pun. Saya pun terfikir dalam hati, siapa pula kucing pun tak boleh masuk. Sebab ni garage ni macam berkunci, pintu depan berkunci. Kalau tak kucing selalu miau-miau, mesti kita dengar sekarang ni. Ni orang pun tak ada. Saya seorang waktu tu. Lepas tu saya pun tak penting, saya pun buat tak tahu. Sampailah sekali lagi bunyi tu yang sama, tapi dia macam dekat tau. Makin dekat bunyi plastik tu. Saya pun tak tahan, rasa takut tu makin kuat dalam diri. Sebab saya seorang. Saya pun duduk dengan keadaan bersila. Saya tengok sekeliling kan. Tengok atas almari yang penuh dengan kain yang sudah isi dengan plastik tu. Saya pun tenung lama-lama kan. Saya pasti dekat tu macam bunyi dekat atas almari yang penuh dengan kain yang sudah isi dengan plastik tu. Saya tengok lama-lama, saya nampak macam rambut kepala orang. Waktu tu malam? Malam, hampir isyak. Oh, jadi yang waktu tu Cik Ash nampak macam ada kepala orang kat dalam kotak tu? Lebih kurang macam tu. Ada kepala orang guys dalam kotak tu. Kau boleh bayangkan? Okey, boleh sambung. Okey, lepas tu saya pun nak kata berani tak berani, nak kata takut sangat tak takut. Tapi bila saya sudah nampak benda tu, kita dah boleh fikir dengan logik akal. Tak ada orang bunyi, takkanlah orang nak menyorok atas almari yang penuh kain tu. Intai menyorok dalam gelap. Kalau dia panjat, mesti kita boleh tengok kan. Saya pun dengan tak ada tunggu lama, saya bangun. Saya pergi dekat yang tengah yang lampu tu, sambil bacakan ayat kursi. Walaupun badan tu rasa dah tak kuat lah. Saya baca ayat kursi, saya tutup lampu. Bismillah, buka pintu depan cepat-cepat. Tutup pintu, kunci. Saya terus balik. Memang waktu tu pintu memang kunci lah? Ya, memang kunci untuk keselamatan kan, sebab kerja seorang. Oh, tapi pelik kan? Macam mana boleh dengar bunyi macam tu? Tapi keesokannya, benda yang tu ada lagi tak? Pada keesokannya, saya jumpa dengan staff-staff lama. Saya pun bercerita dengan diorang apa yang terjadi kan. Diorang pun kata, itulah kita orang dah beritahu. Kau dengar tak dengar je. Kan dah mendapat. So pada kemudian harinya saya memang tak stay dah lah. So bila diorang balik, saya balik. Melainkan ada yang stay dengan saya. Lepas tu yang tu lah yang saya nampak pada waktu tu. Okay. So
Untuk cerita yang seterusnya ni pula, Cik Ash nak ceritakan ceritanya macam mana? Okey, cerita yang seterusnya saya akan menceritakan ketika saya bekerja di sebuah kedai makan Korea. Okey, kedai makan Korea. Kedai makan Korea ni sebenarnya kerja yang macam mana, Cik? Boleh explain sikit? Ramai orang tak tahu kedai makan Korea ni macam mana. Okey, kedai makan Korea ni ada banyak. Macam kita tahu Kyochon ke, ataupun Gomne ke, dan sebagainya lah. Tapi saya punya ni berbeza sebab dia lebih kurang baru ada 6 outlet saja di Malaysia. So mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi bila saya mentionkan kawasan tu, so orang akan tahulah. So saya tak naklah mention sebab nama saya memang ada orang tahu. So untuk mengelakkan identiti saya dikenal, so saya terpaksa merahsiakan nama tempat saya kerja. Oh, so kali ni kita takkan cerita, kita tak akan bagi tahu guys apa kat mana tempat tu and then nama apa company tu. Tapi kita akan terusi kisah-kisah yang berlaku di sana. Okey, Cik, boleh teruskan? Okey. Position saya pada waktu saya kerja di sebuah kedai makan Korea tu adalah sebagai kitchen helper. So bila orang kata terdengar nama kitchen helper, diorang fikir pembantu dapur je, tolong chef tolong ni. Tak. Macam tempat saya kerja tu, kita orang ada kedai makan kat atas, dia ada tempat bawah. Tempat bawah restoran tu. So turun tangga tu. Oh, so kira company ni 2 tingkat, atas bawah ada? Ya betul. Atas bawah. Yang bawah tu lah kitchen helper. Dia membekalkan semua macam sos ke, bahan-bahan mentah diberi pada outlet lain dan outlet di atas. Lebih kurang macam storekeeper lah. Maksudnya barang-barang pada bawah hantar pergi ke atas. Ya betul. Lebih kurang macam tu, dan kita juga memproses lah. Okey, posisi sikatnya kitchen helper ni dia datang lewat sikit daripada pembukaan kedai, tapi dia stay lewat waktu tutup kedai. Oh, dia kira yang paling orang tak akhir ni. Ya betul. Sebelum tutup. Okey. Seram juga kalau macam tu. Betul. So macam kedai tutup, andai kata kedai tutup pada pukul 9, kita balik pukul 12 malam. Pada hari tu kerja saya dan leader saya yang bawah tu adalah untuk membuat sos Korea. Sos Korea, okey. So bila pukul 9 malam yang orang atas dah balik, kita yang bawah masih beroperasi. Tapi tiba leader saya pukul 10 lebih, 10.30 macam tu, dia kena balik. So tinggallah saya seorang. Tapi saya kata dia sebab saya tak suka buat kerja last minute. Sebab kita punya jadual esok pagi buka yang kitchen helper kat bawah tu lewat kan daripada kedai atas. So dia macam takut banyak lagi kerja, takut tak siap, tak sempat nak buat ke kan. So saya pun kata tak apa, balik dulu. Saya sebelum pukul 12 saya cuba buat selaju mungkin, sebaik mungkin, dan saya tutup lah, balik tutup. Dan dengan disetujui oleh leader, saya pun teruskan. So saya pun buat sos. Macam mana kata bila bahagian bawah ni dia ada pintu belakang kedai. So saya akan buka sebab saya masak. Bayangkan 10 lebih yang kadang gelap. Lorong belakang tu langsung tak ada lampu jalan. Memang gelap lah. So saya buka lagu saja untuk gandikan diri, masak, buat sos. Okey, bila turun je daripada contoh pintu yang dekat atas restoran tu ada tangga sebelah kanan. So bila masuk je pintu sebelah kanan atas restoran tu, turun tangga, buka pintu, tu sampai dekat kitchen helper. Tapi bila sampai kitchen bawah tu, kita ada ruang store kita orang. Lepas tu sebelah kiri dalam sikit ada sebuah pintu, situ tempat kita proses. Bayangkan pada waktu tu lebih kurang pukul 11 lebih. 11 lebih saya dengar bunyi macam atas meja ditarik, kursi pun ditarik. Tapi waktu tu memang tak ada orang je? Tak, kedai tutup pukul 9. Dan saya seorang saja yang kerja di bawah. Orang atas kan tutup pukul 9. Siapa yang ada di atas? Saya pun kata mungkin, saya bersangka baik, mungkin tu kedai yang di tepi ke apa-apa ke. Tapi saya tahu itu bukan sebab kedai lain. Waktu tu guys, tiba-tiba dia punya meja, dia punya kerusi bunyi macam kena tarik.
Kau mesti pernah dengar kan, bila kita tengah duduk kat rumah, tiba-tiba dengar bunyi macam kursi dan meja kena tarik. Kalau korang kat tempat dia, apa korang rasa? Terus. Saya pun abaikan juga. Sebab saya tak terlalu berani nak naik tangga, nak naik atas, buka pintu nak tengok jenguk siapa. Atas dah ditutup, grill lagi, pintu pun dah berkunci. Kalau dia nampak apa-apa, kita nak lari mana? Lari bawah. Andai kata tutup pintu bawah juga, saya fikir yang tu je. Nak kata positif pun tak positif juga. Saya pun ada, saya manusia biasa juga, bisa ada perasaan menakutkan, imaginasi yang menggerunkan saya. Saya pun diamkan diri, teruskan buat sos, buatkan lagu, buat sampai saya dengar pintu tangga yang di atas tu, yang menghubungkan tangga dengan restoran atas saya, dibuka dan ditutup dengan kuat. Pintu tiba-tiba bunyi macam kena hentak. Ya, betul. Seumpama ada orang masuk dan tutup dengan cepat dan kuat. Lepas tu Cik Ash ada pergi tengok tak? Waktu tu saya dah cuak, saya sumpah cuak. Saya pun pergi dekat ruang tengah kan, tempat dapur tu, pada masuk tengah, tu pintu bawah. Saya pun tak berani nak tengok, sebab kalau buka macam orang tiba tengah kan. Saya pun beranikan diri, cuma rapatkan telinga saya dengan pintu yang menghubungkan pintu yang bawah tu dengan tangga. Saya rapatkan, saya dengar macam orang turun tangga. Bunyi tapak kaki. Bunyi orang turun tangga dekat kitchen helper tu? Ya, betul. Jadi waktu tu Cik Ash kat mana? Saya dekat pintu bawah. Pintu bawah, paling bawah yang dekat helper tu? Ya, betul. Saya dekatkan telinga. Bila saya dengar je tu, orang dah dekat tu, saya yakin itu bukan orang. Sebab saya tahu atas dah tutup, dah bergrill, kunci dah kunci kat atas, Lampu kat atas tu nyala? tutup. Semua. Memang Jadi gelap. kalau kitchen helper nak keluar macam mana? Dia ikut pintu belakang. Oh, dia ada juga pintu untuk lari. Ya. Jadi Cik Ash waktu tu macam mana? Lari terus ke atau stay? Saya takkan nak stay dengan saya tengah masak dengan api yang besar. Saya pun kunci pintu bawah. Kunci tu takutlah. Pintu yang Terperempat dekat apa tangga tu, bawah tu, saya kunci. Dalam otak waktu tu fikir apa? Perompak ke? Saya waktu tu saya fikir kalau perompak, saya tak perlu takut pun. Kalau betul dia, saya tinggal dekat tempat masak dapur tu, dekat sebelah kiri tu je pintu besar tu. Saya memang buka kalau saya masak. Saya boleh terus lagi je kalau perompak. Tapi saya takut kalau bukan perompak. Hanya kata saya pensan ke, dengan dapur, api buka, saya buat sos, terjadi apa-apa kedai, bahayakan nyawa saya, bahayakan kedai. Saya pun kunci pintu yang dekat tangga tu. Lepas saya dengar lah orang cuba turun tangga, and then saya pun pergi semula kat tempat wali yang saya tengah buat sos tu. Saya gaul dan 10 kali gaul dekat yang tepi pintu yang bawah tu. Saya dengar macam orang cuba buka. Pintu tu digegarkan? Digegarkan. Dia punya tombol tu. Okey, lepas tu waktu tu perasaan macam mana? Pasal tu saya kata, saya memang takut, tapi saya kata Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau manusia, engkau bagi salam. Tapi diteruskan bunyikan tombol pintu dengan kuat. Seram guys, kau boleh bayangkan tak? Korang duduk seorang dekat tingkat bawah, tiba-tiba dengan kursi ditarik, bunyi orang turun tangga, tiba-tiba pintu digegarkan. Kau faham tak? Tombol pintu tu digegarkan macam mana? Okey, kita sambung dulu. Lepas tu saya pun, lepas saya cakap macam tu, lepas dia dah sambung juga bunyikan tombol pintu dalam hampir 20 minit lebih, dia senyap. 20 minit? 20 minit. Macam mana Cik Ash boleh terima benda tu dalam masa 20 minit? Apa yang buatkan Cik Ash nak stay, tak nak lari keluar habis? Okay, macam saya kata lah, saya dekat bahagian dapur yang memisahkan yang pintu yang ruang ni tengah bawah tu. Dekat sebelah saya ada pintu besar. Andai apa-apa pintu terbuka dengan paksa ke, tiba lock dia terbuka dengan sendiri ke, kalau apa-apa yang tak diingin, saya boleh lari.
Tapi sebabkan dia cuma ni cuba buka dengan kuat, saya tahu pintu dah berkunci. Lepas tu saya tahu yang tu korang. Sebab saya cuba panggil, lepas tu memang tak logik sebab atas dah tutup. Lepas tu saya fikir tanggungjawab saya lagi. Macam saya kata tadi lah, dengan keadaan api terbuka, saya tengah buat kan, dengan tak masuk lagi sos tu dalam peti untuk disimpan untuk keesokannya kedai operasi. Saya pun stay. Saya baca ayat kursi, bismillah, dan beberapa ayat pendek lah. Lepas tu yang buatkan saya hilang daya tahan untuk tahan ketakutan saya waktu tu, bila ngam pukul 12, sos dah siap dan saya dah masukkan setengah daripada sos kuali besar tu, masukkan dalam botol dan saya dah simpan, tinggal lagi separuh. Dia kata, tak ada, kata separuh lagi sukunya tu untuk disimpan. Tiba-tiba macam ni, sebelah pintu yang bawah tu kita ada peti ais yang besar, banyak lah, lebih kurang macam 4 atau 6. Yang tu kita orang simpan sos yang dah dibuat kan, untuk terus macam dia tak basi ke. So kita tak perlu buat banyak kali, so kita memang standby banyak lah sebelum balik. Bila dibuat, dia simpan dalam botol, kita letak dalam peti ais. Sambung yang tadi, sebelah pintu peti ais ada 4 atau 6. Tiba peti ais tu terbuka. Peti ais terbuka? Yes. Maksudnya peti ais ni peti ais yang jenis besar and dia terbuka? Terbuka. Peti ais terbuka. Dia buka, so saya boleh dengar macam peti ais macam yang beku tu. Terbuka. So bila kita tarik peti ais kan, kita boleh dengar bunyi macam magnet dia ditarik kan. Lepas tu saya tengok lama sikit, saya kata nanti peti ais buka sikit je, nanti saya tutup lah. Saya alihkan pandangan sikit, boom, ditutup. Ditutup dengan keras? Ya, ditutup dengan keras. Saya pun kata, dah mati kan, aku nak stay ke? Tapi ni dah melampau ni. Ni kalau aku seorang, kalau aku kena sampuk ni, orang pun dapat tolong ni. Kalau pingsan lagi lah. Betul. Walaupun api dah ditutup apa kan, pinggan pintu terbuka kan tu, kau tutup kan, jadi tutup pintu belakang tu, jadi apa-apa kan, aku juga masa. Saya pun ambil macam penutup kuali yang besar, saya tutup. Saya baru tutup lampu tengah, dah pergi, saya pun tutup lampu dapur tu. Saya pun dah kunci pintu, nak tutup pintu dari luar lah. Saya kunci pintu di dalam, dan pintu belakang tu saya dah tutup. Saya dah keluarkan diri saya dah tutup. Saya terdengar, dah ada balik ke? Bunyi bisikan Cakap Dia waktu tu, balik ke? Macam tu? ya, dan tu dapur dengan ruang tengah bawah tu dia tutup, memang gelap, tak nampak apa. Apa ya? Sekarang ni semua benda semua dah tutup daripada atas sampai bawah. Ya, semua betul. okey. Dah luar tu gelap. Bila saya dengar tu, saya tutup kuat lagi. Sambil lari nak pergi ke arah motor saya buka torchlight. Saya tak boleh, sebab terlalu takut. Saya ayat kursi pun, dan tu memang Tak terus ingat lah. lupa. Nak baca surah pun dah lupa. Saya baca bismillah, bismillah, bismillah. Macam cerita pula, tapi itu memang cerita seram lah. Memang satu yang tragik jadi dalam hidup saya, yang saya rasa kalau seterusnya itu, bila leader saya kata dia ada urusan apa kan, saya pun kata, oh saya pun ada urusan. Tapi saya tak berani cakap dengan dia, sebab tempat kita orang ni lebih kurang kata macam semua lelaki. So kalau kita kata kita lari, kita takut, confirm jadi bahan ketawa. So saya pun diam dengan dia. So bila dia ada urusan lain balik awal, saya pun kata, oh saya pun ada urusan lain, nak kena balik awal juga. Macam tu. Oh, ini yang paling seram lah dalam hidup. Ke ada lagi kisah-kisah seram yang Cik F pernah lalui? Saya ada lagi. Kalau ada, boleh kita kongsikan dengan penonton. Tapi ikut pada Cik S, macam mana? Okey, saya boleh kongsikan satu lagi cerita seram, tapi bukan di tempat kerja. Waktu tu dalam kereta, on the way pulang ke rumah. Dalam kereta? Ya. Oh, ini macam topik kita minggu lepas. Okey, boleh teruskan. Okey, yang ni pun dia macam tadi, dia ada macam persamaan. Dia boleh kata terdengar bisikan. Okey. Sewaktu memandu. Okey, nak dipendekkan cerita sebab cerita dia tak terlalu panjang, dia terlalu ringkas juga. Waktu tu pun saya masih bekerja sebagai
kitchen helper di kedai Korea tu. Waktu tu kan bila balik, kita memang balik, saya memang balik sama dengan leader. Tapi kita berpisah lah sebab rumah dia dekat Puchong, saya pula dekat certain tempat lah. Lepas tu berlainan kenderaan. Dia menaiki kereta dia, saya pun menaiki kereta saya. Macam biasa bila balik kerja, takkan kita terus salam pop terus start enjin tu balik. Tak, kita orang start, kita orang okey, parking sebelah-sebelah, panaskan enjin. Lepas tu sambil kat luar tu kita orang isap rokok, isap pol, main bola gelak-gelak apa yang terjadi hari ni kan. Biasa gosip lelaki, untuk kurangkan stres kerja kan, dengan bos lagi, dengan orang-orang atas lagi. So bila dah macam 40 minit yang tu, selalunya sejam yang tu dah nak balik, bayangkan waktu tu pun masih sama lah. Oh, Kak Jalan ni lepas balik kerja lah. Oh, masih dia dalam topik lepas balik kerja. Ya, betul. Sama cerita, biasalah jam kerja kita orang kan, balik pukul 12. So bila borang itu dah dekat pukul 1, lepas tu dia pun balik lah, berpisah. Saya pun menuju balik tu, saya tengok jari dah kosong. Saya pun dengan senang hati, kereta saya ada bluetooth, saya pun forward connection lah handphone saya dengan bluetooth kereta. Saya memang suka kalau bila malam ke siang ke, kalau siang lebih kepada buka lagu, tapi bila malam macam saya dah keadaan gembira, tak ada rasa takut yang diri tu, saya akan buka cerita sebuah rancangan radio yang Casey lah, yang tahu tak tahu, yang tahu tahulah, yang tak tahu tak apa. Oh, buka podcast Casey Champion. Ya, betul. CS tak ada buka saya punya channel Tipu lah kalau tak, mestilah ada. Ini bukan nak ambil hati Ya kan? Bukan nak Bukan berhenti. Okey. Teruskan. Setiap orang ada kelebihan dia. Okey, dipendekkan, saya pun macam dengar, saya memang minat juga lah Casey. So bila saya dengar cerita seram yang dibicarakan oleh Casey, yang dikongsikan oleh orang-orang ramai di seluruh negara kan, okay, saya akan ceritakan balik. Dia menceritakan, kita menggunakan imajinasi kita, saya pun macam tu sambil memandu kan. So bila sampai dekat traffic light, sebab kosong, jalan raya kosong, waktu tu tengah malam lah, dah nak dekat pukul 1. Dah nak pukul 1. Saya dalam kereta dengar, saya fikir, bayangkan saya tiba, saya nampak daripada lampu depan, selambu lampu jalan, saya nampak macam tertutup. Dia macam mula kelip, lepas tu terpadam. Lepas tu dalam dia kan depan saya, selambu lampu, lepas tu dia pun tutup satu. Lepas tu depan dia kelip-kelip, tutup, kelip-kelip. Lampu jalan. Memang tak ada kereta langsung kan? Memang tak ada kereta. Saya pun kata, ni aja masalah jalan raya apa ni. Tak apa, tak guna-guna kerja aku kot. Saya pun fokus. Dah hijau saya jalan. Lama-lama radio yang dia bukan pakai radio kan, saya bluetooth dengan handphone. Dia macam makin lama makin perlahan, macam orang pusing tau volume dia. Kan connection pakai handphone, dia kalau connection pakai handphone, kita boleh slow melalui manual dekat radio tu ataupun dekat volume handphone. Handphone saya ni betul-betul saya letak dekat tempat handbrake tu, bawah handbrake tu lah. Lepas tu mesti saya nampak kalau ada orang pusing. Maksudnya saya seorang dalam kereta, saya seorang diri. Tiba-tiba bila makin slow tu saya kuatkan. Lepas tu tiba dia macam tertukar. Lepas cerita ni dia skip ke cerita next, cerita yang dia lepas. So ada rancangan malam. Okey, ini pada sama-sama saya kata, rosak ke apa ni? dia macam skip. Dia skip. Oh, maksudnya terputus-putus. Terputus. Radio terputus-putus. Padahal dia pakai Bluetooth connection. Okey, faham. Macam ada orang tukar yang episod tu. Macam dicepatkan lah. Dia cepatkan, macam ada yang episod lain. Lepas tu saya pun tutup lah. Buat terlalu, orang kata saya mengganggu. Dia bukan setakat mengganggu. Daripada saya nak fokus dengan cerita yang sebelum ni, dia juga macam mengganggu mental saya. Sebab saya tahu waktu tu saya keseorangan. Lepas tu bila saya fikir logik, yang boleh diubah melalui macam saya kata tadi, radio ataupun handphone. Saya pun sebab tak nak lebih takutkan diri saya pun tutup radio.
Saya pun pandu yang nak sampai. Psst, psst. Ada orang berbisik. Dia macam panggil. Macam kita nak panggil member kita, senyap kan. Psst, psst. Dia pada belakang. Saya pun dah nak pusing belakang. Saya tengok cermin tepi. Mana tahu ada luar ke, bunyi kuat ke, ada orang motor panggil ke apa kan. Tak ada. Saya tengok cermin tengah. Tak ada. Terus saya pun teruskan memandu. Tapi sebab tentu sebab kejadian yang macam saya ceritakan tadi, yang cerita yang sebelum ni, saya pun dah macam histeria. Saya lebih penakut lah, boleh kata itu. So saya cepat takut. Bunyi apa-apa saya akan sensitif. Lagi bunyi yang tak logik pada waktu tu. Tiba dia orang panggil dekat, kan bila seat kita pemandu kan ada ruang, macam ada orang kat belakang kita panggil pss, 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 pss. Macam bila kita tengah memandu guys, tiba-tiba dengar macam ada bisikan daripada belakang. Sedangkan dalam kereta tu kita seorang je. Mesti ini ramai penonton-penonton kita yang pernah dengar benda ni semua. Mesti korang semua pun pernah kan. Macam kita tengah syok-syok memandu, tiba rasa macam ada kehadiran seseorang kat dalam kereta kita. Betul? Ya, betul. So bila saya dah, waktu tu saya dah terlalu takut. Saya pun macam bila kita dah nampak sesuatu atau dengar sesuatu yang buatkan kita terlalu takut, kita pun sampai lupa apa yang kita perlu baca, apa yang perlu kita amalkan. Waktu tu pun memang saya tempat kerja terlalu fokus, terlalu busy tempat kerja kan, sampai saya tak sempat nak solat isyak waktu tu. Padahal surau ada je dekat bawah, tapi isyak dan sebab banyak kerja, saya pun kata boleh solat rumah kot. So saya lewat-lewat kan. So bila terjadi sambung waktu tu, bila dah sampai parking kat rumah saya ni, susah sikit waktu malam. Memang susah nak parking dekat tempat terang. So yang ada pun dekat ujung bangunan, tempat gelap, yang lampu pun jajak ada, jajak tak ada, yang lampu jalan tu dekat parking tu. Saya pun parking. Dah sampai rumah dah pukul 1 lebih. So bila sampai 1 lebih tu, memang semua orang tidur lah. Kita expect memang semua tidur. Takkan kita expect orang ada berjaga merian di depan rumah. Takkan. So bila dah sunyi tu, dah kita parking tempat gelap. Okay, saya pun dah parking, dah tutup lampu kereta, dah tutup enjin. Saya pun ambil handphone saya dulu yang saya letak tu. Lepas tu ambil barang pot saya, ambil beg saya, pasang dulu, buka sampingan keledar. Dah nak keluar ni, nak buka pintu, dah pegang posisi pintu, saya dengar bunyi di belakang saya. Seram guys. Bunyi macam mana? Sumpah saya meremang. Siapa tak meremang? Waktu tu saya memang selut. Saya kata awak boleh join paranormal. Saya memang tak kenal. Awak suruh saya pergi kubur tengah malam, awak bagi 1000 pun saya tak berani. Kalau awak dengar bunyi tu, awak nak stay. Kalau saya takkan stay. Dan lagi kalau tentu saya dah takut, pernah ada pengalaman. Saya dengar bunyi pun, kalau saya kata dalam diri saya, kalau benda tu sekilas saya nampak, saya boleh pingsan dalam kereta. Kalau saya pingsan waktu tu, dalam tingkap tak buka, enjin tak buka, apa jadi pun saya tak tahulah. So bila saya dengar, dah pegang posisi tu bunyi, saya pun terus buka pintu cepat-cepat. Saya tutup, saya masuk kunci, nak kunci sebab saya kunci kereta manual. Saya nak kunci tu, saya cepat jeling ke tingkap belakang. Awak tahu apa saya nampak? Seorang macam wanita dengan pakai kain macam selendang hitam, dengan kain yang balut badan hitam, melekat kat tingkap, sambil mata dia buka luas, sambil tengah-tengah. Seram cerita ni. Lepas tu saya cepat kunci dan saya jeling tingkap kereta belakang pemandu yang belakang tu. Saya nampak kehadiran yang tu, kelibat yang tu, tapi saya masih dengar bunyi dia. Dengan nampak mata terbeliak, mulut tengah-tengah, dia berbunyi. Sekali lagi bunyi yang sama. Sekali lagi. Saya cabut kunci, saya lari. Saya kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai guard ujung kawasan rumah saya tu ada guard. Dia pun berdiri tengok kan. Lepas tu dia berdiri. Ada apa abang? Saya kata tak apa-apa.
Sampai tangga rumah saya baca ayat kursi kan. Takkan nak terlalu takut sampai lupa ayat kursi, bagi salam, takutkan dia ikut masuk rumah. Saya pun baca ayat kursi, orang tu naik tangga tu, buka pintu cepat, tutup pintu. Memang tu sebab ketakutan, tak boleh tutup dengan perlahan lah. Pap, okay, tutup. Ngam-ngam pula waktu tu saya hanya tinggal saya dengan mak saya. Dan mak Dan mak saya kerja waktu malam. Jadi maksudnya seorang ke berdua? Saya tinggal di rumah dengan mak saya. Tapi mak saya kerja dengan Kementerian Kesihatan. So dia kerja pada shift malam. So dia kerja malam, dia balik pagi lah pada waktu tu. Saya pun seorang diri. Tapi saya beranikan diri sebab saya pun yakin lah. Saya dah baca ayat kursi, saya dah bagi salam, tutup pintu, saya masuk bilik air, saya cuci kaki, saya terus bersihkan diri. Dalam bilik saya ada tingkap yang mumpung. So saya pun dah tu saya kena yakin dengan diri saya. Okey, benda tu tak ada ikut aku. InsyaAllah tak ada, dia tak follow dalam rumah, tak masuk dalam rumah. Saya pun tutup langsir. Memang tutup lah, tak nak bagi macam saya boleh nampak luar tu. Sebab saya takut macam saya ternampak apa-apa, mungkin dia akan mempengaruhi atau merasuk diri saya, memudaratkan diri saya. Saya pun tutup. Saya pun mandi. Lepas tu saya mesti ingat, saya tak solat lagi. Saya solat. Lepas tu saya terus macam-macam chat mak saya. Dia kata, Assalamualaikum Mama, kerja ke malam ni? Padahal saya dah tahu, tapi saya saja nak nampakkan macam nak beranikan diri saya. Mau kerja kan. Okey, kerja dulu ni. Saya pun untuk buat diri saya tak takut lagi, saya tengoklah beberapa filem melalui handphone. Saya tak berani duduk luar ruang tamu. Ni waktu tu duduk kat mana? Dan tu saya dalam bilik. Dalam bilik. Lepas mandi, lepas solat kan. Sebab kejadian tu saya tak merasa macam mata tak lelap. Kalau lelap saya tak tahu apa jadi lagi kan. So start saya memang nak tidur je. Saya paksa diri saya sebab time tu dah pukul dekat pukul 2.30 yang tu. Saya kena tidur. Saya kerja. Saya ambil simut, saya tutup diri saya. Panas pun panas lah. Akhirnya saya tidur sampai pagi. Okey, itu saja. Ya betul. Okey, Cik Ash, saya nak ceritakan kat Cik Ash dan para penonton semua satu cerita yang di-emailkan ke email rzenterprise00@gmail.com. Dalam cerita ni saya akan bagi nama dia Ellie. Ellie ni dia adalah seorang staff dekat satu pasaraya besar nama Aeon. Pernah pergi Aeon? Pernah. Okay. Ini Aeon di Rawang. Okay. Ellie ni bekerja sebagai sales. Tahu, dalam Aeon ni kan banyak-banyak kedai. Dia bekerja sebagai sales. Saya tak perlulah sebut kedai di mana. So Ellie ni satu hari ditugaskan untuk bekerja pada waktu pagi. So dia pun biasa waktu masuk kerja adalah bila start operasi adalah pukul 10. Tapi dia kena datang awal lah sebab dia nak kena set up, dia nak kena apa, buka kedai semua kan. Dia pun datang lah waktu tu pukul 9 pagi. Nak jadikan cerita, Ellie ni sebelum datang dia dah siap breakfast. Jadi biasalah kita kalau kita dah lepas breakfast mesti kita nak ke tandas. Kita nak ke tandas. So bila dia dah nak pergi ke tandas tu, dekat kedai dia ni, selang beberapa kedai dia adalah tandas tau. Korang tahu? Selang beberapa kedai dia adalah tandas. So bila dia masuk tandas tu, dia tak ada fikir apalah. Biasanya cleaner akan datang awal untuk bersihkan tandas-tandas apa semua. Tapi kali ni dia masuk, dia nampak ada seorang cleaner kat dalam tu. So dia pun cakap, tumpang-tumpang kejap, saya nak pergi tandas ni. Cleaner tu kata, okey masuklah. Lepas tu dia pun masuk, dia buang hajat dia semua. Tiba-tiba dia terdengar macam ada orang lain masuk kat tandas sebelah dia. Jadi dia pun, ada orang lain, tak perlulah, tak payah nak fikir apa-apa. And then tak lama lepas tu, dia ni jenis perempuan, tapi dia perempuan jenis yang jenis merokok tau. Jadi dia buang masa sikit, dia isap rokok lah dalam tandas. Lepas dia tengah isap rokok tu, tandas yang sebelah dia yang tadi dia teringat macam ada orang masuk, tak ada dengar apa-apa.
Senyap je tu. Senyap je. And then dia pun masa semacam lah, dia cuba intai daripada bawah. Kat bawah kan kalau tandas kita ada satu ruangan, dia intai. Dia ada nampak kaki dengan kasut lah. And then okay, dia fikir, oh ada orang, maybe orang ni pun merokok macam dia. Jadi dia tak fikir apa. Dia cepat-cepat habis rokok, dia pun keluar lah, basuh tangan, nak rapi-rapikan dia punya makeup apa semua. Waktu dia pergi keluar tu, dia buka pintu dia, dia keluar, dia lama lagi ke kat dalam? Dia saja nak test, nak tengok betul ke ada orang. Waktu dia panggil tu, tak ada orang menyaut tau. Dia pun try tolak. Bila dia tolak, pintu tu boleh tolak, and then tak ada orang kat dalam. Dia tolak pintu sebelah lagi, kosong. Sebelah lagi pun kosong. Dia dah mulakan rasa ketakutan tau. Dia cepat-cepat masuk tandas dia yang tadi tu. Dia masuk, dia tutup pintu dia, dia kunci. And then dia terperasan kat bawah tu still ada kaki dan kasut. Berarti macam ada orang. Oi. Jadi yang dia buka pintu tadi macam mana boleh terbuka, and then tak ada orang. Sedangkan bila dia masuk balik kat tandas dia, memang ada kaki yang orang tadi. Dia pun okay, dia cuba bandingkan dia keluarkan telefon dia, hulur kat bawah tau. Hulur kat bawah tandas tu, terus snap. Tahu tak apa yang dia nampak bila snap? Dia snap tu, dia nampak macam ada kepala orang terintai macam tu. Faham tak? Dia intai. Jadi dalam gambar tu nampak lah kepala intai. Dia ketakutan tu, dia nangis lah. Waktu dia nangis tu, dia tutup muka dia. Dia pandang atas, benda tu terus muncul kat kepala dia. Ya. Muncul daripada atas macam tengok dia macam tu. Kalau CS sendiri, apa CS rasa? Kalau saya rasa saya pintu yang saya kunci di depan tu, saya tendang sampai buka, saya lari. Tapi itu yang Cik S rasa. Tapi bila dia keluar, tahu tak apa yang dia perasan? Tahu? Tandas tu tak macam tandas yang dia selalu pergi. Tandas tu jadi macam tandas, tahu tak, tandas usang. Dengan kotor, dengan lumut penuh. Pintu yang tadi lalu tu, pintu tu berkunci. Jadi dia tak boleh nak keluar. Dia try nak buka pintu kat luar kan. Kalau kita punya singki, and then sebelah tu kan ada pintu kan. Dia cuba nak buka, tak boleh, berkunci. Dia try je, tolong, tolong. Tak ada siapa menyaut. Yelah, dia pun tak tahu dia kat mana sekarang. Ini dia masuk balik kat tanah dia tu. Dia cepat-cepat buka telefon dia, carilah nombor kawan dia. Kawan dia ni nama Aina. Dia try nak WhatsApp kawan dia, nak try call kawan dia. Kawan dia tak angkat tau. Tak lama masuk, dia pun beranikan diri lah. Dia duduk, still duduk dalam tanda tu. Duduk dan diam sambil tunggu, harapkan ada bantuan. Tak lama lepas tu, dia pejamkan mata dia. Tak lama lepas dia buka balik, dalam telefon dia, kawan dia yang tadi tu, yang dia call Aina tu, ada miss call dia banyak kali. Wah. Bila dah macam tu, dia pun, dia try call balik. Call balik, and then tak dapat tau. Dia try keluar, boleh, kali ni boleh keluar. Jadi dia keluar, kawan dia try lah lari untuk cari kawan dia. Cari kawan dia, dia terjumpa kawan dia. Tahu tak kawan dia cakap apa? Li, kau gimana Li? 3 hari aku call kau, aku WhatsApp kau tak reply. 3 hari guys. Bayangkan macam mana. Dia ingat dia baru pergi, baru berapa minit, rupanya 3 hari dia hilang. And then tapi dia tak tahu dia kat mana waktu tu. Kalau Cik S sendiri, apa Cik S buat? Saya memang shock, sampai terkejut lah. Memang terkejut gila lah ni tu. Banyak miss call, WhatsApp daripada bos dia, daripada kawan dia, mak ayah dia. Dia tak boleh terima lah. Tak boleh terima sebab macam tak masuk lah tak itu. masuk. Dia keluar dari tempat tu pun dia perasan. Dia kawan dia cakap, aku hilang 3 hari. Aku baru pergi kejap je kot. Tadi aku nampak ada cleaner dalam bilik air tu. Aku masuk, aku nampak, kau tengok gambar ni, kau tengok. Bila dia tunjuk kat kawan dia gambar tu, kawan dia pun terkejut. Ni kat mana ni? Kau kat mana ni? Dia tak tahu dia kat mana. Benda tu terjadi kat mana tak tahu. And then sejak daripada hari tu, Eli dengan Aina berhenti kerja kat situ, pergi kerja kat tempat lain. Ramai yang cakap tandas dekat situ memang agak menakutkan. Ada yang kata pernah nampak cleaner dalam tu, tapi tak ada wajah, tak ada rupa. Ada yang cakap ada nampak macam budak-budak bermain, tapi tak ada apa-apa.
Kejadian tu jadi waktu bila? Malam ke siang pagi? Macam tadi saya cakap, benda alien ni diganggu waktu pagi. Dia nak pergi ke... Awal pagi. Kan dia pergi awal tadi. Waktu tu pelik kan? Buat pengetahuan semua ya, mall ataupun mana-mana mall memang sebelum PKP atau lockdown memang buka pada 10 pagi. Tapi kerja dalam mall dia diberi pas untuk datang awal. Maksudnya kalau buka 10 pagi dia boleh datang pukul 8 ke pukul 9 atau nak set up kedai ke. So dia beri kebenaran lah untuk masuk mungkin pada waktu. That's it guys. Thank you sebab tengok video ni sampai habis. Kalau kau minat dengan video ni, kau boleh tinggalkan like, subscribe, komen and share video ni kat kawan-kawan korang, okay? By the way, next time kalau korang nak aku bercerita lagi dengan ditemani oleh tetamu khas, kau boleh komen kat bawah. Lagi satu, kau jangan lupa check out IG try.barbershop. Mesti korang akan terkejut dengan harga-harga yang diorang tawarkan. Jumpa lagi next time. Bye bye.